Satu suara kita bersama membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia menolak langkah yang penuh bermakna dengan kezaman membina impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua? Cik Maliki, apa khabar? Alhamdulillah kita bertemu lagi di program BOP. Kali ini saya menjadi hostnya. Saya bersama dengan Encik Maliki bin Muhammad Daud, berasal daripada negeri Kedah. Dia ni berumurnya 57 tahun. Orangnya kecil tau, kecil-kecil cili padi, pedas ni, hebat, berjiwa kental. Dan beliau tiada alasan. Alasan saya tengok kalau dia punya dalam WhatsApp group tu, memang hari-hari dia ada aktiviti. Tak kira pagi, petang dan malam aktiviti beliau. Apa khabar Cik Maliki? Cik Maliki? Cik Maliki. Ya, saya. Okey. Cik Maliki, okey, sebelum kita mulakan Cik Maliki punya slide ni, okey, saya nak ada apa sedikit pertanyaan pertanyaan Ya, begini. Kenapa Cik Maliki nak join dengan Ikhtisas ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator Haji Jeffrey ataupun dikenali dengan Abang Jeff, ahli lembaga pengurusan Ikhtisas. Terima kasih juga kepada barisan pimpinan Ikhtisas yang dipimpin oleh Encik Syahrul Nizam
CEO dan Encik Husaini sebagai CEO Ikhtisas. Serta terima kasih juga kepada kru-kru yang terlibat menjayakan pada program pada malam ini. Dan pertanyaan pertama, kenapa saya menyertai Ikhtisas? Pertamanya disebabkan peluang untuk saya lebih maju ke depan ataupun lebih berjaya ke hadapan berbanding kepada di masa saya berada di Tritya. Kalau dulu di Tritya saya hanya bergerak secara yang telah dipimpin oleh barisan yang hebat-hebat, maka di situ satu ukhuwah, di mana ukhuwah itu juga membentuk satu pakatan untuk bekerja dengan lebih sistematik dan lebih bersemangat. Macam mana Pencik, dengar tak? Okey, dengar. Alhamdulillah. Okey, apa yang boleh saya tekankan di sini, Cik Maliki memilih untuk join dengan Ikhtisas ni sebelum ni bekerja bersendiri, betul? Lepas tu dia betul. dengan di Ikhtisas ni kita ada ukhuwah, semangat, berjuang bersama, okay? Kita ada group, betul? Okey, Cik Maliki, ya. Cik Ji boleh teruskan dengan Cik Maliki punya slide-slide yang telah Cik Maliki sediakan. Okey, silakan. Okey, saya yang ada usia sekarang, saya berusia 57 tahun yang berkelulusan pada pangkat SPM dan bertugas sebagai pembantu makmal di sekolah daripada tahun 83 sehinggalah 31 bulan 12 19. Tapi sebelum saya menceburi bidang takaful, saya adalah seorang penjual burger pasar malam dan berpindah kepada buka kedai top up, dan akhirnya saya ingin menjadi satu pendapatan yang ada statement dan kukuh keuangan. Kerana apabila saya melihat satu perniagaan takaful di Malaysia yang sedang berkembang, maka saya telah berjumpa dengan Tuan Asalan untuk mengetahui apa itu takaful. Di mana saya memang zero tentang takaful ataupun sistem keuangan Islam. Tapi setelah diberi penerangan oleh Tuan Asalan, maka saya telah mengambil peperiksaan pada tahun 2004. Dan pada 15 bulan 9 2004, maka saya sah sebagai ejen takaful ikhlas. Dan kejayaan saya banyaklah. Bermula pada tahun 2004 sehingga kini, saya memang fokus pada pendapatan. Disebabkan pendapatan adalah memberi satu ifat kepada keluarga saya dan masyarakat setempat, di mana kami boleh bantu kepada yang memerlukan bantuan. Di samping itu juga, kenapa saya memilih takaful? Ini satu bentuk yang memang orang kata, kenapa memilih takaful, disebabkan saya berada di kawasan Sik, saya diberi tarbiyah oleh seorang ustaz untuk melepaskan fardu kifayah sekurangnya 5 ataupun 10 pada ketika itulah persen daripada masyarakat setempat. Kerana takaful ikhlas difahamkan adalah dimiliki oleh kerajaan Malaysia, yang mana sampai hari ini ia juga satu-satunya local produk yang sepatutnya dibangga oleh rakyat Malaysia, khasnya yang suka kepada perniagaan secara Islam, di mana keuntungan bersama menyimpan sambil mendapat perlindungan.
faktor untuk saya berada di Takaful Ikhlas juga sebenarnya semua kita kena terima hakikat. Saya menerima hakikat, saya memerlukan keuangan yang sukses untuk diri dan ahli keluarga. Di mana saya untuk mendapat keuangan yang sukses, saya perlu mengambil ilmu ataupun menimba ilmu pada ketika itu di utara tiada pejabat branch. Jadi kami hanya masa tu bertaut di Ikhlas Hijratu yang dipimpin oleh Encik Asalam. Sehinggalah pada banyak tahun kebelakangan barulah ada branch. Jadi di masa ketika itu amat sukar untuk ejen Takaful Ikhlas. Kerana pertamanya Takaful Ikhlas beroperasi 2003, kami masuk 2004 untuk mengenalkan pada masyarakat dekat produk Takaful Ikhlas. Semua orang terpinga-pinga. Adakah Takaful Ikhlas ni haram ke, halal ke di sudut bank negara? Sebab dia orang tak pernah mengenali Takaful Ikhlas. Tetapi disebabkan pada ketika itu satu-satunya Ikhlas Hijratul yang membawa produk Takaful Ikhlas, dialah yang mengembangkan. Saya yakin dialah pelupur kepada utara. Jadi sehinggalah pihak pengurusan Takaful Ikhlas menubuhkan brand di utara. Jadi di sini saya melihat perkara yang sukar pada ketika dulu tak sepatutnya ada sukar kepada ejen-ejen pada hari ini. Ataupun dalam ikhtisas kita dikenali dengan rakan yang tiada alasan untuk mencari kata sukar untuk mencari prospek. Sebab kami orang lama telah mempelopori, telah memperkenalkan Takaful Ikhlas kepada masyarakat di utara. Jadi di Malaysia juga, begitu juga saya yakin pada ketika itu seluruh Malaysia orang menghadapi tentang bagaimana sukarnya untuk memperkenalkan jenama Takaful Ikhlas. Jadi, tapi disebabkan kami dengan semangat yang kuat dididik oleh trina-trina pada ketika itu, jadi kami sentiasa bersemangat. Dan pada ketika itu produk kami Takaful Ikhlas hanyalah produk tradisional. Tapi kami mampu, Takaful Ikhlas mampu pada ketika itu di bawah Tuan Syed Muhib yang menubuh Takaful Ikhlas. Kami mampu berada nombor 4 di Malaysia dan mendapat anugerah penjenamaan terbaik. Jadi ini membuatkan kami sebab di ejen-ejen di Takaful Ikhlas merasa lebih semangat untuk melaksanakan fardu kifayah kepada masyarakat setempat. Jadi kami telah bersama-sama bergabung di utara ni pada ketika itu ejen tak ramai. Tapi kami mampu berada setanding dengan ejen-ejen berada di Kuala Lumpur. Macam contoh saya mampu orang pertama, ejen pertama yang mendapat full bonus pada ketika itu. Full bonus saya pada ketika itu adalah RM9,000. Jadi satu yang membuat satu pembakaran semangat yang sangat hebat. Jadi daripada situ jugalah sampai ke hari ini saya rasa saya tak perlu menoleh ke belakang. Saya move. Jadi macam Abang Jeff kata tadi, kenapa saya selalu bekerja tak kira siang dan malam, itu adalah vision saya. Kalau saya dah menjadi ejen, why not saya malu? Kalau saya malu, saya kena berhenti jadi ejen. Kalau malu, tolong tamatkan sebagai ejen. Itu je. Saya tak ada ucapan pada diri saya. Kalau you malu meliti, you stop sebagai ejen, you kembali pada kejayaan you dulu sebagai penjual burger. Jadi kenapa pada hari ini ramai sahabat-sahabat saya malu? Sebab ramai sahabat-sahabat saya bertanya macam mana you buat meliti. Saya kata saya buat sebagai mana saya diajar oleh trina terdahulu
you sebar saja maklumat. Sebagaimana kita dia bagi contoh di Malaysia pada ketika tu tak ada getah pun. Yang bawa getah ni ada sebiji buah getah saja yang tanah di Perak tu. Tinggal hari ini berkembang seluruh Malaysia. Begitu juga dengan flyers yang perlu saya edarkan. Pada ketika tu flyers tak ada. Kami sendiri buat template, lekat apa semua. Itu daya usaha kami untuk kerjaya kami. Jadi pada ketika tu tiada alam maya, tak ada Facebook, tak ada apa semua. Tapi kami mampu bersaing dengan orang-orang yang hebat di bandar. Dan saya sendiri pernah berada nombor 1 dalam senarai top 50 Malaysia. Tapi satu hari saja. Tapi walau macam mana, saya ada ahli keluarga saya. Dan tak dinafikan kejayaan saya juga adalah hasil doa pada isteri dan anak-anak saya. Top 15 itu agent Malaysia. Nombor 1 segang silulah. Bukan saya nak merasakan benda tu satu hebat pada diri saya, tapi untuk membakar diri saya dan diri saya seterusnya. Walaupun kawan-kawan saya orang yang berurusan yang hebat, tapi saya mampu bersaing dengan dia orang. Walaupun saya zero tentang takaful ikhlas, tapi saya mendampingi orang-orang yang berjaya. Jadi hasilnya selama 6 tahun saya mendapat bonus daripada 2005 sampai 2010. Bonus yang saya dapat daripada takaful ikhlas hasil penat lelah saya sebanyak RM34,602. Berartinya setelah dibahagi 6 tahun saya mampu bonus untuk tahunan saya sebanyak RM7,081. Jadi di sini membuktikan walaupun saya berada di pendalaman, di SIP, sebenarnya inilah pada asalnya saya ingin mencari rezeki sambil menolong masyarakat setempat yang mana memerlukan perlindungan takaful untuk diri dan ahli keluarganya. Dan saya pada ketika itu saya tidak fokus kepada jumlah yang besar. Maksud dia contribution bulanan tu mahal. Saya RM100 ke bawah sahaja. Sampai ke hari ini, sebab apa? Benda-benda yang perkara yang macam ni saya ambil kira daripada apa yang saya belajar tentang maklumat keuangan setiap peserta. Kalau gaji RM3,000 pun saya masih lagi ambil RM100 ke bawah, memandangkan masyarakat ada kereta, ada rumah, ada isteri, ada anak dan ada perbelanjaan harian mereka. Jadi mungkin faktor ini juga disenangi oleh masyarakat setempat. Dan sampai hari ini pun kalau orang nak mahal, saya perlu tanya, why not you not mahal? Jadi benda-benda macam ni membuat orang selesa dengan saya. Saya yakin benda-benda macam ni lah masyarakat lebih senang mendampingi saya. Dan saya juga senang mendampingi mereka. Dengan itu juga saya bersyukur, alhamdulillah, apa yang saya ajaki, saya ingin capai masa sebelum saya menjadi seorang wakil takaful ikhlas. Saya mampu memiliki 9 biji kereta dengan statement takaful ikhlas. Jadi benda-benda yang macam perkara yang macam ni tanpa usaha, tanpa pahit getih yang saya hadapi, saya tak mampu capai macam sedemikian rupa. Sebab saya sebagai batu makmal, walaupun kita kerajaan, saya tak pernah capai idam yang kenderaan yang mampu saya miliki kepada ahli keluarga saya.
Saya satu, isteri saya satu dan anak-anak saya satu seorang. Jadi saya rasa puas. Bila rasa puas, saya ingin lagi dan ingin lagi. Sebab itu kalau ada sedikit sumbangan yang diperlukan hasil daripada duit itu membuat saya rasa sangat-sangat rasa puas hati dengan hasil titik penuh daripada pendapatan takaful ikhlas. Dan apabila wujudnya ALC daripada Ikhtisas, jadi saya pada peringkat awalnya memang saya rasa saya tak layak sebenarnya. Sebab saya bukan seorang yang bekerja secara kumpulan. Saya bekerja solo. Saya tak suka berkawan dengan orang yang boleh membunuh semangat saya. Bila saya sharing, orang cakap itu tak boleh, ini tak boleh. Jadi membuatkan saya rasa give up. Sebab itu saya ambil keputusan saya solo, berak solo-solo. Saya tak suka buka bus. Sebab bila buka bus, tidak ada semangat ukhuwah. Melainkan bila berada di Ikhtisas, satu benda yang memang kekuatan, nampaklah hasil daripada BOD Ikhtisas yang menerapkan nilai-nilai ukhuwah dunia dan akhirat. Jadi sampai hari ini saya masih lagi daripada kejayaan-kejayaan tu saya mampu juga memiliki sebuah rumah mini banglo dan pernahlah didatang yang Edi Fazli pun pernah sampai. Jadi dia orang tahulah rumah saya macam mana. Itu adalah hasil di takaful ikhlas. Jadi saya menyuruhlah kepada sahabat-sahabat di luar sana yang masih lagi belum menceburui bidang takaful ikhlas bersama Ikhtisas, datanglah beramai-ramai sebab di Ikhtisas menjana pendapatan anda. Jadi kalau saya yang tiada knowledge tentang takaful atau insurans, mampu bersaing dengan sahabat-sahabat saya yang berada di Kuala Lumpur, why not you all tidak mampu juga bersaing dengan orang-orang lain yang lebih berjaya? Dan disebabkan apabila saya berjaya, saya hendak juga sahabat-sahabat saya juga berjaya. Sebab itu saya tak pernah ada perasaan kedekut ataupun perasaan iri hati kepada kejayaan sahabat-sahabat saya. Malah kalau yang slow, saya suruh up sedikit. Kalau yang kurang, saya suruh lebihkan sikit. Kalau saya down, saya berkawan dengan orang yang up. Supaya itulah yang perlu ada menolong di antara sahabat secara ikhlas. Jangan sahabat kita jatuh, kita rasa down, kita rasa sahabat kita tinggi, berjaya kita rasa kita cemburu. Cemburu yang dikehendaki oleh Islam, kita hendaklah berjaya seperti mereka juga. Jadi itu memang Islam mengharapkan ukhuwah semacam itulah sebab untuk mendapat keberkatan dunia dan di akhirat. Jadi Fajar? You okay? Yeah, I'm fine. Okay. Inilah yang tertera di depan ni adalah statement-statement saya yang diperolehi semasa bersama takaful ikhlas. Pada tahun 2000, mula-mula pendapatan saya hanya 8,000, lepas tu naik pada 37, 34, 37,000 tahunan, hinggalah sampai 54,000. Jadi saya hasil semua ni adalah daripada peserta yang di sekitar saya saja. Saya tak pernah pergi ke Kuala Lumpur, saya tak pernah pergi ke Johor Bahru, saya tak pernah pergi ke Pulau Pinang. Sungai Petani pun tidak. Hanya di SIG saja. Dan saya yakin dengan apa yang saya dapat ilmu terdahulu dipanggil konsep lapang labah. Jadi you all
saya dikendaki memperkenalkan diri saya kepada masyarakat setempat tentang bahawanya saya adalah wakil takaful ikhlas di sekitar itu. Itu yang ditunjuk ajar, diarah oleh terina-terina terdahulu. Jadi saya balik amalkan sikap itu sampai hari ini. Sebab itu saya setiap hari, kalau Abang Cia selalu close, bukan close sebenarnya. Saya setiap hari saya perlu lepaskan flyer saya 5 hingga 10 keping. Jadi untuk 5 hingga 10 keping Ya. Flyers Cik Maliki Ya, guna flyers. flyers. Okey. Teruskan. Saya tak pandai untuk di alam maya untuk tuan sahabat lah. Sebab saya lebih suka face to face ataupun dalam Islam dia panggil mata bertentang mata. Bila mata bertentang mata, Islam bila mata bertentang mata, dia satu perbincangan yang tulus. Sebab itu saya lebih suka ambil masa, memberi masa kepada prospek untuk fikir kepentingan takaful ikhlas terhadap dirinya dan ahli keluarganya. Okey. Ini apa pencapaian peribadi tahun 2004 hingga sekarang. Ini di mana ni? Cik Maliki? Ya. Kalau gambar ni saya tengok di mana ni? Ya, ni di Xi'an China bersama Edi Fauzi lah, ikon anak muda Ikhtisas. Okey, di China. Ni di Masjid Xi'an. Macam tu lah. Sebenarnya untuk utama bajet, saya terus terang saya cakap, saya bukan fokus kepada luar negara. Tapi saya bukanlah menafikan hak sahabat-sahabat lain. Sebab saya fokus kepada keuangan. Sebab keuangan tu boleh membuat saya pergi lebih jauh lagi. Tapi tidak bersama Ikhtisas, tidak bersama takaful, saya bersama family. Itu je. Okey. Ni kereta saya yang sebelum saya buat takaful ikhlas. Jadi dulu ni pakai kereta Datsun 30Y. Wah, tahniah. Mana jadi, kereta hasil tu? Usaha Yang belakang. Ya. Yang gambar berdua tu. Tu keretanya Datsun tu. Ya, gambar dua. Ya. Ada lagi tak kereta tu? Kereta ni saya cari, tak jumpa. Kalau jumpa saya nak beli tu Haji. Antik tu kalau simpan tu. Jadi itulah yang 4 biji. Jadi itulah rumah saya dan kereta saya yang saya beli daripada statement takaful ikhlas. Dan gambar atas tu adalah cucu-cucu saya 4 orang. Okey. Jadi di sebelah ya. Alhamdulillah. Ramai keluarganya. Hebat Haji Maliki, hebat. Nampak tu kereta dia berbaris. Ya, sebab itulah cita-cita saya bersama takaful ikhlas dan lebih lagi sama Ikhtisas. Jadi saya menyerulah pada sahabat-sahabat supaya kita sama-sama pakat-pakat rekrut. Sebab apa rekrut di Ikhtisas, kita sebenarnya di Ikhtisas berbanding dengan kriteria terdahulu, di Ikhtisas lebih cepat nak mendapat kenaikan pangkat apabila kita lebih rajin dan lebih usaha. Jadi semua ni sebenarnya saya sharing, saya minta ilmu daripada orang yang lebih muda pada saya. Macam Cik Dahari, Cik Fauzi. Jadi untuk menuntut ilmu, saya tak perlu malu. Macam tu lagi. Ya. Okey, Cik Maliki. Okey, saya tengok kalau slide pun dah tu. Saya ada beberapa soalan dan juga yang rakan-rakan niaga di luar sana kalau ada soalan pun boleh boleh bertanya dengan Cik Maliki. Okey, soalan pertama saya. Saya kalau tengok hari-hari tu dalam WhatsApp group tu kan, Cik Maliki punya energi ni kan, tenaga tu kan, saya tengok bukan macam orang yang 57 tahun tau. Maknanya pagi-pagi you dah keluar pergi ada aktiviti. Kadang saya tengok tengah hari
petang, kadang-kadang malam. Daripada mana datang ni energi itu? Energi itu maknanya daripada juga Cik Maliki ada tak dia apa buat ada kata orang ke ada suplemen ke ataupun ada satu apa kata orang pagi kita bangun ada exercise selain kita sembahyang lah sembahyang subuh kan. Ya. Ataupun ada kata orang ada mengamalkan kata diet food ke. Saya memang kagum dengan Cik Maliki ni. Kadang yalah kita pun lebih kurang sebaya umur kan, tapi saya tengok awak lebih kata korang tu energi lah, highly ya, you punya energi dan tenaga tu. Apa rahsia ni Cik Maliki saya tengok? Ya, okey. Terima kasih yang bertanya tu. Sebenarnya macam ni. Bila saya masuk Takaful Ikhlas pada tahun 2004, ramai orang beranggapan ini ejen. Ini sebagai part time. Tapi saya masuk apabila saya masuk Takaful Ikhlas, saya set minda saya. Ini adalah pekerjaan saya. Pekerjaan macam seorang guru, seorang doktor. Jadi saya set minda saya ini adalah kerja saya. Pekerjaan saya. Bila saya set kerjaan saya kena ada manage pada diri saya push diri saya sebagaimana dalam Islam menyatakan apabila selesai sembahyang subuh, hendaklah kamu keluar dari rumah untuk mencari rezeki. Sedangkan burung pergi keluar pagi, balik petang untuk mencari makanan yang disediakan, rezeki yang disediakan oleh Allah SWT. Jadi kita sebagai wakil Takaful Ikhlas, sebagai da'i, kalau kita duduk rumah kita malu, macam saya kata tadi, lebih baik you all stop ataupun saya stop sebagai ejen. Saya kembali kepada penjual betul. Jadi saya kena marah diri saya sendiri sebab saya adalah ejen, saya adalah bos, saya adalah kuli, saya adalah kerani. Jadi saya perlu jumpa dengan orang sebab kerjaan Takaful Ikhlas, wakil Takaful Ikhlas sekarang ni rakan niaga. Lagi artinya bila sebut rakan niaga lagi meluas. Seperti kata CEO, lagi luas. Kalau dulu bisnes sebagai ejen, tapi bila sebut kita sebagai rakan niaga, saya perlu jumpa dengan orang bercakap tentang perniagaan. Saya promote sebagai macam Haji Bat kata, dapatkan prospek untuk ambil takaful, dapatkan prospek untuk menjadi rakan niaga. Soal berjaya atau tidak, itu seterah pada pada Allah SWT. Sebab kita yang berusaha, yang menentukan kejayaan adalah Allah SWT. Sebab itu saya kalau tak saya balik sentiasa dengan senang hati. Sebab apa? Berjaya atau tidak, saya telah berjaya melaksanakan kerja saya, tanggungjawab saya sebagai rakan niaga dalam iktisad. Sebab itu kalau Abang Jah kata saya keluar setiap hari, memang. Kalau saya tak keluar setiap hari, berarti saya hari itu saya demam ataupun sakit lah istilah kata. Jadi kalau saya tak keluar, berarti saya sakit. Saya perlu keluar setiap hari untuk mendapat prospek yang berapa ramai yang boleh. Dan jangan lupa sebab tajuk yang bila berada dalam Takaful Ikhlas, saya tak pernah lupa sebab sebagai da'i dia tak kira hang berjaya atau tidak. Kamu kena sampaikan. Walaupun sebab selalu orang kata baca sampaikan walaupun seputar ayat bagai semua kan. Tapi kenapa kita sebagai da'i tak sampaikan flyers ataupun risalah? Sebab Islam kembali kepada kekuatan Islam, dia bermula daripada risalah. Flyers yang kita sebut flyers ataupun brosur tu dalam Islam dia panggil risalah. Jadi kekuatan Islam dan diri kita sebagai orang Islam dan pada pertubuhan ataupun pada syarikat, dia daripada iklan, risalah. Jadi saya gunakan konsep itu daripada 2004 sehingga sekarang dan insya-Allah seterusnya sampai bila-bila lah. Macam itulah Tuan Haji. Okey. Kalau saya tengok tu Cik Maliki menggunakan risalah adakah daripada awal-awal tu pada awal-awal menjadi seorang rakan niaga, jadi ada jenis perubahan, maknanya sekarang ni zaman maya kita masuk dalam WhatsApp ataupun menggunakan sistem yang baru sekarang ni kan.
Ya. Masih lagi lah relevan lagi tak yang menggunakan risalah tu kan. Saya tengok pasal memang Cik Maliki tak ada dalam WhatsApp group tu masuk ada bagi risalah-risalah tu kan. Sebab saya tengok ini adalah yang traditional punya, kata orang tu sistem yang dulu-dulu lah. Saya pun membuat benda yang sama. Kita bagi risalah, betul. Kita bagi brochure, kita bagi flyers kan. Dia sangat atraktif tak? Maknanya dia menarik tak tu kata orang pelanggan-pelanggan yang sedia ada. Mana contohnya kalau you bagi flyer tak ada tak dia punya feedback dia tu sangat baik ataupun sangat macam mana kalau tu saya tengok flyers ni memanglah kita perlu memang untuk menghilangkan salah satu caranya flyers ni kalau saya dapati kita untuk membuang malu, betul. Jadi dia persaraan antara rakan niaga dengan mereka yang kita bakal kita punya kata prospek tu kan. Jadi orang tengah ni flyers lah. Dia mengutarakan malu. Adakah benda itu atraktif bagi Cik Maliki? Okey, terima kasih Abang Jad. Bagi saya flyers ataupun risalah, bagi saya tetap relevan sampai bila-bila. Okey. Relevan sampai bila saya ada hujah dia. Sebab apabila saya bagi flyers, contoh saya bagi kepada prospek saya. Saya kata saya daripada wakil takabir ikhlas. Ini adalah risalah tentang produk-produk kepentingan takabir ikhlas dan testimoni yang ada. Jadi bila dia orang ambil, kalau dia orang buka, dia mesti bertanya, oh dia si Fulan ni dapat kenapa? Dia kata dia lumpuh kemalangan. Jadi dia sudah satu tascik untuk diri dia. Jadi sebab itu saya kata relevan, masih relevan. Walaupun saya guna WhatsApp, saya guna Facebook, saya tak ada, saya tak minat. Saya masih guna status WhatsApp. Dan WhatsApp itu je. Okey. Apa yang mungkin saya boleh buat kesimpulan untuk Cik Maliki sini Cik Maliki? Ya. Okey. Cik Maliki menggunakan apa risalah ni walaupun you tahulah sekarang ni dengan alamanya berbagai-bagai kata orang tu. Jadi memang saya kagumlah dengan walaupun sistem ni lama tapi kata orang tu dia masih lagi boleh kita gunakan, betul Cik Maliki? Ya, betul. Banyakkan klien-klien atau prospek-prospek Cik Maliki close ataupun tu menggunakan sistem yang sama ni ke? Risalah ni ke? Macam mana tadi? Menggunakan sistem risalah ni. Okey, dalam risalah yang Cik Maliki bagi tu, apa poin-poin yang dalam risalah tu kan, yang poin-poin yang Cik Maliki masukkan? Contoh. Ya. Maksudnya bila saya buat risalah, saya mesti masukkan elemen tentang kalau anda memiliki satu pelan produk takaful, ini manfaat dia. Contoh kata masuk manfaat jantung, manfaat dia. Dia benda-benda dia dah nampak sebagai testimoni. Okey. Jadi dia tak boleh lagi petikai takaful tu bohong, takaful ini bohong, tak boleh. Okey, dalam flyers tu kan Cik Maliki masukkan testimoni maknanya bagi cek dengan pada prospek yang ada claim tu. Ya, betul. Okey, baik. Okey, seterusnya ada rakan-rakan niaga di luar sana nak tanya Cik Maliki ke? Okey, ni apa je? Minta laluan sikit. Jadi sempena pada 3 hari bulan ada BOP di Hotel Sri Malaysia Kangam. Jadi kepada yang anak muda yang ingin mencari pendapatan, sebab sekarang ni ada grant kerajaan yang bernilai 2,500 sehingga 5,000. Jadi kepada di Kedah ya? Di Kanga Perlis. Kanga Perlis, maaf. Kanga Perlis. Ya. Jadi orang yang belah utara boleh datang. Sebab apa?
ambillah kesempatan grant yang kerajaan sediakan. Disebabkan, saya kata macam tu, ramai anak muda kita belajar tentang ekonomi, tentang pengurusan keuangan. Kenapa you all masyarakat di luar sana, sahabat-sahabat di luar sana, tidak ambil peluang ini untuk menterjemahkan apa yang you all belajar? Kalau saya tak ada pengetahuan tentang takaful, tentang keuangan, tapi saya boleh move ke depan. Why not you all di luar sana yang ada kelulusan saya macam tu bersama Takaful Ikhlas? Sebab jangan malu, Takaful Ikhlas adalah local product, aset kerajaan negara kita. Jadi mintalah hadir semua yang rasa nak cabar diri, nak jadi sukses macam kami semua di Hotel Seri Malaysia Kanga pada 3 hari bulan 7 malam dan 4 hari bulan 1 hari. Masuk percuma, makan sendiri. Sebab percuma, masuk percuma kan? Ya. Yeah. Okey, maknanya 3 hari bulan 10 tahun 20 ini di Hotel Seri Malaysia Kanga Perlis Ya. Jam 7 malam. Betul Cik Maliki? Ya, betul. Okey, untuk mereka yang di luar sana, okey, ambillah peluang ini Cik Maliki. Peluang ini bukannya ada betul Dia ada punya grant sebanyak 2,500 grant. Okey. Khasnya pada mereka-mereka yang kata orang tu semasa COVID ni kan mungkin tidak dapat menjalankan kerja tempat lama semula betul kan, ataupun pelajar-pelajar yang baru habis daripada dapat degree dan juga yang tengah mencari-cari kerja. Ini peluang ini peluang terbuka pada semua hadir di Hotel Seri Malaysia di Kanga Perlis jam 7 malam pada 3 Oktober tahun 2020. Cik Maliki ada ke di sana nanti? InsyaAllah saya akan berada di sana 2 hari. Okey. Alright. Bersama dengan CEO. Bersama CEO kita dan juga board director yang hadir Okey, saya ada lagi soalan. Saya banyak Cik Maliki bercerita tentang leader Cik Maliki iaitu Encik Asalan, betul? Ya, betul. Okey, Cik Alan ni salah seorang board director of kita punya Ikhtisas, dia seorang juga yang hebat. Saya tengoklah apa yang saya dapati kan. Bila Cik Maliki begitu hormat dan menjaga tata sila terhadap leader, saya nampak Cik Maliki lebih menonjol lebih berjaya berjaya dengan apa kata orang tu Cik Maliki banyak merendah diri, belajar tak kira daripada siapa, betul dan saya yang paling saya amatilah you ni memang loyal dengan leader you Encik Asalan. Boleh komen sikit tak tentang ni? Sebab saya lihat sekarang ni banyaklah, bukan saya nak cakap perkara yang negatif tapi saya lihatlah bila berlakunya perkara kita tidak loyal pada kita punya leader ataupun guru kita ustaz-ustaz kita yang mengajar kita, nampaknya kita agak macam kata orang tu kurang berjaya lah di situ. Benar tak? Ya, betul. Dia macam ni. Macam ni Abajad. Okey Abajad. Islam mengajar semua umat dia supaya saling menghormati. Bila sebut saling menghormati, lebih-lebih dihormati guru dan sahabat dia. Dan kalau sekarang dia panggil sifu. Sebab saya kata macam seperti Abang Jas tanya tadi, benda tu terlalu peribadi, tapi saya nak cerita di sini. Saya pada tahun 2004, saya hadir ke pejabat Ikhlas Juratul. Soalan yang dia cerita, saya nak datang berjumpa dengan Asalan, dengan buat Asalan ni. Saya nak jadi seorang wakil. Dia temuduga saya dengan soalan yang tentang takaful. Saya terdiam, tak boleh jawab apa. Last sekali
Dia tanya, faham tak apa yang saya terang tentang takaful? Saya jawab 4 kataan sampai hari ni. Dak Bajih pun boleh jadi satu trademark untuk anak buah Bajih yang lain-lain. Sebab saya jawab 4 kataan. Dalam pendek Kuantan, tak tahu benda. Saya tak tahu benda. Tapi dalam tak tahu benda, Arsalan masih beri peluang kat saya untuk jadi seorang ejen. Saya rasa kalau Abang Jia pun rasanya tak tahu benda, kau balik lah kan. Tapi ini dikatakan kepercayaan yang diberi kepercayaan pada tu. Saya buktikan kepada beliau, saya boleh. Walaupun saya tidak tahu apabila saya belajar. Jadi saya nampak di sini, saya tak perlu tunjuk pandai. Sebab saya tak pandai. Jadi kalau tak pandai, kita kena mengaku pada diri sendiri. Sebab Islam pun kata larang kita menonjol diri kalau kita tak pandai. Jadi kita kena belajar dengan orang-orang pada ketika tu. Walau pada ketika tu tak ramai pun orang di utara ni untuk saya rujuk. Jadi saya belajar dengan dia sedikit, saya belajar dengan laptop sedikit. Jadi benda-benda di situ membuat saya lebih kental semangat saya untuk lebih berjaya. Sebab satu soalan yang pernah saya tanya dekat beliau. Pada ketika tu di Pejabat Ikhlas Haji Dato' ada senarai 50 orang yang berjaya di Malaysia dalam Takaful Ikhlas. Saya tanya senang. Tolong jawab, jangan komen. Berapa tangan dan berapa kaki kah, berapa mata kah mereka yang berada nombor 1 hingga nombor 50? Arsalan jawab sebagai bos pada saya, dia jawab. Dia macam you Maliki, sama. Saya terus ikrar dengan dia, saya teringin berada nombor 1 di Malaysia walaupun satu hari. Akhirnya Allah makbulkan saya berada nombor 1 di Malaysia dalam masa satu hari sahaja. Sebab saya minta satu hari. Tahniah. Kan, saya minta walaupun satu hari. Satu hari Kan minta satu hari. Jadi di situlah hubungan ukhuwah di antara seorang anak buah dengan bos dan menjadi seorang sahabat. Jadi bila sebut sahabat, Rasulullah dengan para sahabat dia, kalau kira Rasulullah dia boleh suruh je, tapi dia tetap menganggap sahabat dia. Jadi macam itulah hubungan di antara saya pun sekarang pun sedang menjadi seorang leader. Saya bukan menjadi seorang leader lagi, sedang menjadi seorang leader. Saya pun cuba ambil orang leader-leader yang berjaya macam CEO kita, COO kita, macam Abang Jia sendiri dengan Ajibat. Jadi saya nampak, saya perhati bila berada di Pulau Tioman tu, saya perhati you all semua untuk sebagai guideline pada diri saya. Sebab sekarang ni saya rasa saya dalam proses pembelajaran sebagai leader. Jadi saya nampaklah macam mana Abang Jeff, bagaimana CEO, bagaimana COO, Ajibat. Jadi benda-benda macam ni membuat saya ingin berjaya macam DOD semua. Okey. Jadi kalau saya rumuskan sini kejayaan Cik Maliki ni di belakangnya ada seorang leader yang seperti Cik Ashalan lah, yang banyak bagi motivation, betul? Betul. Ajar dan juga menunjukkan contoh-contoh yang baik lah untuk Ashalan. Saya harapkan insyaAllah satu hari pun Cik Maliki akan jadi seperti Cik Ashalan, seorang leader. Follow, be a good follower apa yang tu Cik Maliki buat pada Cik Ashalan. InsyaAllah Cik Maliki akan dapat satu, mungkin saya harapkan lebih ramai yang follow dan good follower pada Cik Maliki, insyaAllah. Okey, ada lagi soalan lagi Saya nak tahu ada tak yang rakan yang keluar luar sana tanya soalan untuk Cik Maliki? Tak ada, saya ada lagi soalan untuk Cik Maliki. Ada tak? Okey, Cik Maliki. Saya dapati Cik Maliki bekas pencen seorang pencen pekerja kerajaan, betul pembantu makmal, betul? Ya, betul. Tahniah lah, walaupun saya memang Cik Maliki ni rendah diri lah, apa pun yang Cik Maliki buat, kejayaan tu memang ada pada Cik Maliki. Okey, saya pun ada sedikit catatan yang Cik Maliki pernah jual burger, betul? Betul, saya jual burger.
Burger tu part time ke apa? Masa tu kerja full time dengan sebagai kerajaan, betul? Ya. Betul. Saya waktu memang waktu bila yang Cik Maliki buat? Waktu malam ke lepas waktu kerja lah, ya? lepas waktu kerja. Ya, Lepas kerja lah. Okay. Masuk bila tu? Sebelum buat takaful, betul? Sebelum buat takaful ikhlas. Ya. Sebenarnya saya penjaga burger ni bermula pada Kuantan Pahang lagi. Saya dulu ni menjual burger di stadium setiap perlawanan bola macam tu. Jadi benda tu bawa sampailah ke Kedah, saya masih jual burger lagi. Tapi seperti saya jawab, saya sharing tadi, saya perlu mencari satu pekerjaan yang ada stagnan, yang ada satu, kalau saya pergi bank, slip gaji lah. Slip gaji lah contohnya. Ya. Okey. Apa perbezaan sekarang ni? Sekarang ni Cik Maliki dah full time. Okey, full time. Apa perbezaan masa part time dulu, pendapatan Cik Maliki dengan sekarang full time? Ada jauh beza tak pendapatan ataupun income? Pasal saya tengok Cik Maliki ni tak perlu kata nak dapat anugerah itu dan ini kan, tapi dia fokus pada income, betul? Dan Cik Maliki boleh makan angin bersama keluarga. Ini satu idea yang menarik lah bagi saya lah kan. Ada sesetengah kita mengejar sesuatu yang mungkin kita cuba untuk dapatkannya, tapi kadang-kadang kita ada je lah, Allah bagi ujian kita pun gagal juga. Itu yang jadi kita down. Tapi saya tengok Cik Maliki constant tu. Apa bezanya? Mungkin sebabkan income lah. Cik Maliki nak income ni buat you lebih semangat kan, you lebih bertenaga macam saya tadi cakap, energi yang tinggi kan. Apa bezanya part time dengan full time yang sekarang Cik Maliki dah? Okey. Sebenarnya untuk jawapan ni Abang Jad, terang saya kata, dulu saya status part time. Tapi selepas waktu bekerja, saya balik bekerja, saya tahu dah, isteri saya tahu dah, saya mesti ke mana-mana tempat yang ada orang. Sebab kerja takaful bukan menyepi diri. Tempat yang ada orang, Cik Maliki? Cik Maliki selalu kita kena jumpa orang. Kita kena jumpa orang. Berarti jumpa orang di mana? Di pasar malam, di Pekansari, di kedai-kedai kopi, di masjid. Kita semayang, tinggal semayang. Ada orang semayang yang bukanlah macam, mesti kita sampaikan risalah tersebut. Walaupun dia seorang tua, tapi dia buat balik, dia ada anak muda di rumah dia. Jadi benda-benda macam tu positifkan minda kita. Jumpa orang kita bagi. Sebab apa? Macam leader saya cakap, see people you talk, cerita about takaful. You jumpa orang, you cerita tentang takaful. Jadi benda-benda ni saya dari dulu sampai sekarang. Walaupun saya dah pension, saya sekarang ni pagi, saya duduk rumah sekejap untuk dah belajar pandai WhatsApp sikit. Lepas tu saya akan keluar, terus ke kedai-kedai. Saya makan di kedai sana, kedai di sini. Sebab apa? Kita nak perkenalkan diri saya sebagai wakil takaful juga. Jadi tiada beza sebenarnya di antara saya pension dengan tak pension. Sebab saya dulu sampai sekarang tetap dia punya senarai kerja saya tetap sama. Cuma sekarang saya rasa lebih pack lagi. Sebab apa? Bila berada di Iktisah bagi pangkat pula. Saya kata, sebenarnya saya tak suka pangkat ni, tapi mencabar diri saya sebenarnya. Okey. AD sekarang? AD pangkal Begitulah lebih buat yang Allah beri. Okey. Alright. Ada satu lagi. Boleh saya soal lagi? Boleh saya tanya lagi boleh Boleh Tuan Haji. Saya suka tanya ni. Waktu macam ni lah dia punya, apa kata orang tu, dia punya simpanan dia tu. Okey. Semasa bekerja dulu kan, masa bekerja tu dah jadi wakil takaful ikhlas, benar? Ya. Masa bekerja tu. Macam mana Cik Maliki membagikan masa? Kadang kita tengok kadang-kadang rakan niaga yang ada ni, dia kata banyak alasan, masa tak ada lah, itulah, inilah. Sedangkan Cik Maliki pernah masa tu buat part time dan juga ada kejayaan di situ. Macam mana you bagikan masa you dengan bekerja dengan part time ni?
Okey, begini Abang Jad. Untuk pengetahuan, untuk peringatan diri saya dan sahabat-sahabat di luar sana. Bila kita jadi seorang wakil takaful, sebab saya lebih suka sebut wakil takaful. Sebab apa? Bila sebut wakil takaful, kita aktor sesedia ada. Jadi bila kita sebagai ejen ataupun sekarang disebut rakan niaga, kita telah diberi oleh syarikat kita macam ikhtisas, dia ada dah senarai tugas dia. Kita perlu khatam tugas-tugas kita tersebut. Apa tugas yang kita perlu buat. Jadi kalau kita tak tahu senarai tugas kita, memanglah kita akan fail lah. Pertama dah fail lah. Kita tak tahu senarai tugas kita. Itu yang saya maksudkan. Jadi berarti kita, walaupun saya dulu part time, sekarang ni full time, senarai tugas saya tetap sama kata dulu. Cuma sekarang ni tambah sikit sebab Ajibat kata kena cari seorang wakil. Jadi tambah sedikit satu tugas lagi. Walaupun penat, saya terpaksa juga mencuba. Sebab saya seorang kaki tangan makmal, dia suka mencuba, suka praktikal kan benda tu, eksperimen kan benda tu. Okey. Ya. Maknanya apa yang Cik Maliki buat ni hari-hari you senaraikan tugas you. Ya. Contoh macam hari you bagi-bagikan, maksudnya contoh hari Ahad apa senarainya, hari Senin apa senarainya begitu. Ataupun seminggu tu benda yang sama juga senaraian tu yang you ulang. Ya, gitu. Macam tu. Saya sebenarnya sebagai wakil takaful ikhlas, sebagai rakan niaga, sebenarnya benda yang sama aja. Betul? Tak ada. Macam mana seorang guru, dia mengajar je. Kalau dia BM, Bahasa Malaysia, mengajar sains je sampai BM. Jadi kita sebagai rakan niaga, sebagai tugas kita, menyebarkan risalah tentang kebaikan takaful terhadap masyarakat. Jadi itu tugas kita. Jadi kita tak ada tugas lain dah sebenarnya. Jadi itu yang saya cuba terap dari diri saya. Sebenarnya saya bukanlah nak mengajar sahabat-sahabat, sebab saya tahu sahabat-sahabat saya ni lebih hebat, lebih excellent banding dengan saya. Saya masih lagi tentang melaksanakan kerja saya sebagai orang-orang terdahulu, macam kita menjumpa orang. Jadi benda-benda ni tetap sama, tugas kita tetap sama. Walaupun dia orang ada kaedah berbeza. Sebab dia orang lebih efisien macam tu. Saya lebih efisien macam tu. Yang pentingnya matlamat sama. Sampaikan tentang kebaikan takaful kepada masyarakat. Okey. Begini Cik Maliki ada tak satu kata orang ni fokus market? Maknanya fokus market yang bagaimana yang selalu Cik Maliki juga. Okey, saya faham Cik Maliki menggunakan risalah. Okey, di tempat mana ramai orang ramai. Ada tak untuk you prospek you dalam ramai-ramai tu, you kata orang tu, yelah memanglah kalau rakan niaga baru ni masalah yang mungkin semua leader ada. Rakan niaga baru ni dia malu kan. Ada tak macam untuk kita nak memulakan sesuatu tu kan, nak menghilangkan malu tu, you ada fokuskan market ataupun you jumpa orang muda ke contoh, ataupun you jumpa semua golongan you jumpa. Kadang kita baik. Okey. Sebenarnya saya dulu pun kita kena cari satu tempat yang orang tu hebat. Kita tengok macam saya lebih suka dikenali di masyarakat tempat. Ejen kampung. Jadi berartinya saya kena hilang perasaan malu tu, pergi ke pasar malam. Sebab orang ramai. Saya bawa proses seorang-seorang. Pasar malam. Saya bagi je. Sebenarnya malu, tapi kita nak buang perasaan malu. Sebab saya fikir ini tugas saya menyampaikan kebaikan takaful kepada masyarakat. Memang malu, tapi bila lama-lama, dan saya pernah bagi kepada orang yang sama. Contoh, jual ikan. Market, kembali kepada market tadi. Market saya sebenarnya kepada orang bukan kaki tangan kerajaan. Sebab saya nampak golongan ini lebih memerlukan takaful. Tapi tak dapatlah satu deadline yang contribution yang besar-besar. Tapi jangan lupa Abang Jeff, seperti saya dapat satu motivasi, dan untuk sahabat-sahabat lain yang di luar sana yang ingin mencuba bidang ni, jangan malu untuk ambil RM7, RM8. Sebab apa? Konsep LIDI
Saya selalu guna konsep lidi pada diri saya sebenarnya Abang Jeff. Satu lidi kita boleh patah, cuba banyak, tak boleh patah. Begitu juga dengan rumah, kalau tiang semua besar, tak ada kecil, tak cantik Abang Jeff. Jadi di situ saya terak nilai itu pada diri saya. Jadi saya bukan kata saya betul, you all salah, tak. You betul, I betul. You salah, I salah juga kalau macam tu. Jadi sebenarnya sama-sama betul. You big case, I small case. Yang penting kita sukses. Ya, Abang. Yang penting kita ada cases. Jangan kita big case, stop. Rugi macam. Kita sebagai wakil yang ada kontrak perjanjian dengan takaful ikhlas akan diterminatkan. Jadi saya cuba diri saya risau sangat-sangat apabila berada 1 hari bulan 4 sehingga 1 hari bulan 4 sehingga 31 bulan 3 tahun berikutnya. Yang ni untuk diri saya dan sahabat-sahabat luar di sana, tolong pastikan jangan rugikan pendapatan yang kita dah dapat 2,000, 3,000, 5,000, 7,000 sebulan disebabkan kita kena terminate, kita tak pandai manage kita punya kerjaya kita akan kehilangan ribuan ringgit. Jadi saya sentiasa memperingatkan diri saya supaya jaga tahun keuangan. Okey, keuangan, ya. Okey, banyak saya belajar ni dengan Cik Maliki ni. Bajet Okey, saya ada lagi soalan. Okey, sekarang benda ni biasa berlaku dengan kita. Saya pun seorang rakan niaga dulu, asalnya daripada bawah. Okey, saya berusaha sehingga ke tahap ini. Sometimes kita jumpa satu kala Allah uji kita down tau. Kita down, kita rasa macam kita malas nak buat kan. Kita just duduk kat rumah, dan pergi office pun kita tak ada aktiviti. Betul? Okay. Benda ni pula, mungkin Cik Maliki boleh share tak kan? Benda ni pernah berlaku pada Cik Maliki dan macam mana Cik Maliki melawan overcome balik untuk pulihkan lagi daripada down ni kepadanya lebih, kata orang tu lebih bersemangat, lebih ceria kan? Pasal ni perniagaan kita sendiri, betul. Jadi Cik Maliki pun telah pernyataan betul. Kalau kita tak jaga memang dia akan jatuh, betul. Untuk nak comeback tu bukan mudah. Apa yang Cik Maliki buat? Terima kasih tanya soalan tu pun. Soalan tu memang soalan cantik tu. Sebab benda tu sebagai seorang pekerja, tak kira lah dia bekerja sebagai bos ke, tak bos ke, kuli ke, penogih getah ke, macam kita rakan niaga yang selalu jumpa orang, kita memang ada satu masa ketika kita rasa down, rasa malas sangat. Jadi saya selalu rawat diri saya. Rawat diri saya tu. Kemalasan untuk bekerja tu, saya akan pergi kepada hobi saya. Hobi saya senang, memancing dan bowling. Dua benda ni Abang Jeff, kembali kepada kejayaan kita sebagai takaful, sebagai rakan niaga. Memancing semanusia tu perlu sabar. Satu, perlu sabar. Kedua, kita pergi, kadang-kadang orang tu kata tempat itu ikan banyak tapi kita pergi mancing tak dapat. Kadang-kadang orang kata situ tak ada ikan, kita pergi dapat ikan. Kita kembali kepada kejayaan kita sebagai rakan niaga. Kadang-kadang kita pergi tempat orang yang ramai, tak ada orang nak ambil kes dengan kita. Tapi pergi tempat orang seorang dua, orang ambil kes dengan kita. Jadi itu di sudut memancing. Kalau di sudut bowling, sebagai rakan niaga kita kena fokus. Begitu juga dengan bowling, kita kena fokus. Apabila kita tak fokus, longkang jawab dia. Begitu juga dengan rakan niaga, kalau kita tak fokus, kita akan determinate. Saya cukup takut sebut kataan terminate Abang Jeff. Jadi saya berpesan dari diri saya dan sahabat-sahabat lain, hindarkan diri kita determinate. Boleh Abang Jeff? Boleh. Maknanya kalau kesimpulan saya ni, kalau you nak overcome balik tu, you pergi balik semula pada you punya hobi. Kan? Hobi mancing. Kan? Memancing. Jadi you ada ketenangan kat situ kan? Kita boleh sabar diri. Kata orang tu memancing ni nak kena sabar, betul kan? Betul. Kan? Kalau kata kat situ tak dikan, kita pindah tempat lain. Betul? Ya, betul. Kita kena usaha kat arah tu dan juga you ada sukan indoor game maknanya sukan boarding. Ni dengan rakan-rakan lain lah ya.
Betul. Dengan you punya, Ya, betul. dengan downline you lah. Okay. Alhamdulillah saya barulah saya dapat clear lah kat sini apa yang you buat ni. Okey Cik Maliki, saya rasa masa pun ni dah hampir 10.30. Okey, ada tak apa-apa nasihat yang boleh Cik Maliki bagi pada rakan niaga yang baru? Okey. Dan juga peringatan untuk bagi mereka-mereka yang mungkin dah ada pangkat. Khasnya macam saya ni MD. Kadang-kadang saya perlukan orang-orang yang di bawah saya menegur saya, saya lihat kalau di WhatsApp tu semangat tau, saya bersemangat dengan apa yang Cik Maliki lakukan. Sebenarnya kita merendah diri itu lebih baik daripada kita kata orang membongkak diri, betul? Betul. Okey. Jadi boleh bagi nasihat untuk mereka yang di luar sana yang bakal jadi rakan niaga yang telah kontrak dengan Itislas. Okey, sebab kita ni dalam satu ukhuwah, betul kan? Kita dalam satu ukhuwah perkumpulan Itislas ni kan, kita baru melalui hampir belum pun 2 tahun lagi, tapi kita sudah meniti ke arah kejayaan yang lebih yang nampaknya dah berkembang, semakin berkembang. Dengannya ada orang-orang yang seperti Cik Maliki ni bertambah lagi keceriaan di Itislas ni, dan juga punya kata orang tu perkembang yang agak mendadak dengan apa yang Cik Maliki lakukan sekarang ni. Dia kata orang tu dia betul pada diri saya lah. Bila saya tengok WhatsApp group tu, you keluar kerja kan, saya bersemangat lah daripada situ kan. Kadang-kadang you close case, saya sangat teruja dengan apa yang Cik Maliki lakukan pada Itislas ni khasnya. Satunya, okey, boleh Cik Maliki boleh bagi tak sedikit nasihat katakan untuk orang di luar sana. Okey, baik. Okey, terima kasih Abang Jam untuk pertama kali dan akhirnya program malam ni. Sebenarnya saya lebih suka kepada pesanan para ulama supaya apabila kita berjemaah hendaklah kita saling sayang menyayangi, sebab dengan berkasih sayang akan turun satu rahmat yang memberi satu infak yang baik kepada kumpulan tersebut atau jemaah tersebut. Dan untuk untuk rakan niaga baru, hendaklah bersabar macam mana kami dulu sabar. Saya rasa kami dulu lebih perlu kesabaran 200% berbanding dengan rakan niaga baru yang perlu hanya 100% bersabar. Sebab ada ketika dulu tiada kemudahan yang ada pada hari ini. Jadi saya yakin rakan niaga baru akan lebih berjaya daripada kami. Dan sekiranya dampingilah orang yang sentiasa beri energi pada kita. Sebenarnya Abang Jas, seperti yang Abang Jas kata dalam grup tu, sebenarnya saya latih diri saya walaupun saya close satu kes, orang lain close 10 kes, sebenarnya itulah kegembiraan saya. Saya bagi satu kes, orang lain close 10 kes. Sebenarnya itu adalah satu kepuasan pada diri saya sebagai rakan kepada sahabat saya tersebut. Jadi dalam Itislas saya rasa satu ukhuwah yang mantap sangat-sangat. Apabila saya berada di Pulau Tioman, berada di Batam pada dulu ni, jadi saya tengok benda-benda macam ni tak ada di tempat dulu. Faham kan Abang Jah kan, tempat dulu tak ada macam tu. Kan? Jadi di situ kita jumpa. Jadi bila saya bawa isteri saya pun dia komen, memang ukhuwah satu yang baik. Jadi contoh, saya pun pernah down. Sebila saya down, yang bagi nasihat saya, saya bertuah lah, mungkin saya ni otak. CEO call saya. Abang Ki tolong kembali fokus. Abang Ki tolong pergi cari hobi Abang Ki. Jadi benda-benda macam ni, dia tak mengenal usia, tak mengenal muda tua, pangkat apa semua. Hebatnya ukhuwah di dalam Itislas. Terutama Edi Fauzi, Edi Dahari, Edi Farah, Edi Zarina, jadi Harda, jadi semua geng kumpulan ni, grup ni sebenarnya energi kepada grup Takaful Itislas. Jadi saya berasa bangga lah berada dalam Itislas. Jadi saya mengharap
rakan niaga baru, tolonglah follow apa yang leader-leader beritahu. Jadi saya pun sebenarnya belajar daripada Abang Jeff, macam anak Abang Jeff pun belajar dengan saya. Jadi benda-benda macam ni jadi satu kitaran kehidupan sebagai warga Ihtisas, rakan niaga Ihtisas. Rasanya sekadar itu Abang Jeff. Okey. Nombor telefon Cik Maliki berapa? 013 013 berapa? 439 439 6 6 888. 688. Okey. 8 3 kali. 8 3 kali Ya. Okey, kalau rakan-rakan niaga di luar sana ataupun mereka-mereka yang ingin menyertai Encik Maliki boleh berjumpa Encik Maliki di Business Opportunity Program kita pada 3 bulan 10 tahun 20 di Seri Malaysia Kanga Perlis, betul? Hotel Seri Bermula Malaysia Kanga Perlis, betul. Datanglah beramai-ramai, datang beramai, rebutlah geran yang ada. Okey, hubungi Encik Maliki 013 439 6888. Juga kita pun ada BOP di Kuala Lumpur pada 10 hari bulan 10 tahun 20 di Palma Shah Alam di Shah Alam. Okey, bermula jam 9 pagi. Okey. Saya rasa sekian saja untuk Business Opportunity Program untuk malam ini. Semoga kita dapat memanfaatkan apa yang kita share dengan Cik Maliki, seorang yang hebat. Seorang hebat. Dia pun juga yang membuat semangat saya pun berkobar-kobar macam beliau. Juga saya harapkan dapat hadir di luar sana hadir pada 3 bulan 10. Saya ulang balik 3 hari bulan 10 tahun 20 di Seri Malaysia, di Kanga Perlis jam 7 malam. Temui Encik Maliki di sana dan juga di Kuala Lumpur yang pada 10 hari bulan 10 tahun 2020 di Palma Shah Alam. Itu bermula jam 9 pagi. Sekian saja daripada kami berdua. Mohon maaf kiranya ada tersilap salah perkataan, tersinggung dan itu ini. Saya insan biasa dan juga Encik Maliki memohon ribuan maaf. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan dengan mereka-mereka orang-orang yang hebat di dalam program Business Opportunity Program Ihtisas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan insyaAllah. Allah.